Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Terima kasih Ustaz pengurusi majlis, pengurusi surau, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, seterusnya muslimin dan muslimah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Allah Ta'ala menyebut berkali-kali di dalam Al-Quran tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang tak terkira banyaknya. Dan apa lagi nikmat, kata Allah, yang kamu nak nafikan? Allah Ta'ala bagikan macam-macam kenikmatan, daripada kita berada dalam perut ibu kita, daripada kita berada di alam rahim lagi, sampailah sekarang ini tidak pernah terputusnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Allah menyebut tentang nikmat ni berkali-kali. Tentang berkali-kalinya Allah ulang-ulang nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat makanan, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat berkeluarga, nikmat dijadikan, dihidupkan di atas muka bumi ini. Tetapi kata Allah, banyak manusia ni yang tidak bersyukur. Yang bersyukur hanyalah qalilan ma tashkurun. Sikit sangat manusia yang bersyukur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita lihat tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat-nikmat itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama kita sebut nikmat tentang harta. Harta terbahagi kepada dua. Satu, harta yang kita sekarang ada. Harta yang kita ada sekarang ni, rumah, kereta, duit, tanah, perniagaan, barang kemas, barang yang di dalam rumah kita, barang kebun kita, yang sekarang ni yang ada ni dipanggil sebagai harta yang kita miliki sekarang. Yang kedua, harta yang belum kita miliki, yang insya-Allah ada rezeki datang. Apa dia? Insurans, khairat kematian, pusaka. Yang ni belum ada, tapi kalau ada rezeki ada. Sekarang ni tak ada lagi, tapi akan datang ada. Mana nak tahu kok rezeki dapat cabutan bertuah 50,000. Mana nak tahu kok dapat. Mana nak tahu kok hantar teka silang kata dapat 20,000. Kok teka bola
kena pula. Pangkah tang tu kena pula. Dapat 50,000. Bukan judi tu, teka bola tak judi. Yang judi bola. Itu judi lah. Ni teka bola. Setiap hari ada gambar dia. Ada gambar dia, kumpul. Besok beli lagi surat khabar, kumpul. Besok beli lagi surat khabar, kumpul. Dah siap satu gambar. Kita pun tengok tang mana gambar ni. Kita pun teka di sini. Kita pun hantar, kita dapat duit. Itu dipanggil harta yang belum dapat. Jadi dua jenis harta ni tuan-tuan yang belum dapat ni. Dua jenis harta ni. Satu yang dah dapat, yang dah ada. Yang ni yang kena bayar zakat. Duit simpanan EPF kena bayar zakat. Duit simpanan dalam bank kena bayar zakat. Barang emas kena bayar zakat. Yang ni yang sedang ada dalam harta kita sekarang ni kena bayar zakat. Umur kita 50 tahun, kita dapat duit EPF, kena bayar zakat. Hari ni dapat cek, besok tunaikan, besok kena bayar zakat. Sebab harta tu telah berkumpul lama. Tetapi kalau harta tu belum dapat, sekarang ni belum ada, tak ada pun, tak pernah jangka akan dapat. Tiba-tiba dapat 100,000. Kita kerja kilang, buat mesin, putus jari. Menggelepar balik, buat pergi ke hospital, doktor tak boleh sambung. Bawa ke insurans, dapat 100,000. 100,000 dok dapat. Tak wajib bayar zakat sekarang. Nak bayar zakat bila? Bila genap setahun, baru bayar zakat. Masalah dia ustaz, udah genap setahun, mana ada duit, tinggal RM10 dia ustaz, tak bayarlah zakat. Sebab duit tu tak pernah expect kita akan dapat. Ayah kita mati, bila ayah mati dibuatnya pembahagian pusaka. Bila buat pembahagian pusaka kita dapat tunai RM50,000. Sekarang tak payah bayar zakat. Tunggu cukup setahun nanti baru bayar zakat. Sebab itu bukan harta yang terkumpul, harta yang baru dapat. Jadi kita kena faham, harta terbahagi kepada dua. Yang pertama, harta yang sekarang sudah ada, yang menjadi milik mutlak kita. Yang itu kena bayar zakat. Yang kedua, harta yang belum datang. Yang belum datang, yang belum dapat, tak tahu bila nak dapat. Tak tahu bila nak dapat. Termasuk harta yang tak payah bayar zakat dan bukan harta pusaka, tu duit jam. Duit jam air. Bila mati seorang, jam duduk di hujung kepala dia. Datang orang ziarah, bubuh duit. Asal bubuh duit, ziarah. Tu duit tu pun tak kena zakat. Kira-kira RM20,000. Anak dia kata, untung pak mati mak tu, dapat RM20,000. Mak dia kata, pelotang. Ada untung pula. Tu RM20,000 dapat. Kalau ayah tak mati, tak dapat mak dia. Mari anak dia yang sulung pula kata, mak kena bayar zakat. Tak bayar. Duit tu tak pernah sangka nak dapat. Itu hukum dia tu. Baik. Setakat tu dulu. Ada soalan ni tentang harta ni, dua jenis ni. Tak ada nak? Baik. Begitu juga dengan mas perak. Mas perak yang kena bayar zakat dan tak bayar zakat pun ada dua bahagian juga. Akak-akak di belakang yang pakai cincin mas, barang mas, gelang mas, subang mas, ataupun abang-abang di sini yang pakai gigi mas, bersinar-sinar waktu malam, sengih, perompak pun sengih juga. Ada harapan, kata dia. Jadi kena tak bayar zakat? Kalau tuan-tuan ni, abang-abang ni bayar, pakai mas ni, gigi mas. Baik. Mas terbahagi pada dua. Mas perak terbahagi pada dua. Satu wajib bayar zakat dan satu lagi tak wajib bayar zakat. Mas perak terbahagi dua. Satu haram, satu halal pakai. Satu haram pakai, satu halal pakai. Baik, kita tengok yang nombor satu. Yang haram pakai. Apa dia mas perak yang haram pakai? Gelas mas. Tuan-tuan beli mas yang dibuat jadikan gelas.
Tak pakai pun perhiasan dalam almari. Haram beli, haram pakai, haram simpan. Ustaz, ya, saya tak pakai ustaz, saja je ustaz. Haram. Pinggan, gelas, pinggan, mangkuk, ayun, haram pakai. Sudu, garpu, sudik, senduk, kepala paip mas, haram. Saya ni orang kaya, duit saya 20 bilion, kaya. Tak tahu nak buat apa, mangkuk tandas mas, haram. Masya Allah. Tak tahu nak buat, duit banyak sangat. Saya buat pintu rumah saya, tombol pintu tu daripada emas, haram. Tak boleh. Pinggan, mangkuk emas, jam emas, pen emas, tie clip emas, haram. Baik laki-laki. Ya, untuk laki-laki haram pakai. Untuk perhiasan dalam rumah, yang saya katakan tadi, kepala paip emas, mangkuk tandas emas, tombol pintu emas, pinggan, mangkuk emas, haram. Haram dipakai, haram disimpan dalam rumah, dan wajib bayar zakat kalau ada. Ustaz, nak bayar zakat macam mana tandas emas ni? Nak timbang macam mana? Saya dah kata dah tadi, haram pakai, haram simpan. Maknanya kena korekkan dia. Oh, sudah. Okey. Halo. Okey. Kena korekkan dia, kena timbang, bayar zakat, kemudian jual mangkuk tandas dia. Kepala paip dia buka, timbang dan ganti kepala baik plastik ke besi ke apa dan jual, haram. Kalau sudu ni emas, pi jual, beli buat gelang. Tapi ustaz, sudu tu ustaz, pusaka bapak saya ustaz. Itulah kenang-kenangan ustaz. Kenang tak kenang, haram. Tapi saya tak pakai ustaz, saya simpan bawah katil je ustaz. Bawah katil ke, bawah siling ke, haram. Dia bukan untuk macam itu. Emas untuk pakaian, bukan untuk pakaian, perhiasan, perkakas dalam rumah. Haram kerana membawa kesombongan dan belaga. Itu haram pakai. Haram jadikan pakaian, haram jadikan perhiasan, haram menjadikan tempat nak pinggan mangkuk tadi, tandas dan sebagainya, haram. Dan wajib bayar zakat. Yang kedua, emas yang halal dipakai. Yang halal dipakai dan tak wajib bayar zakat. Apa dia? Emas yang harus laki-laki pakai ada dua. Laki-laki harus pakai emas ada dua. Yang pertama, gigi emas. Harus laki-laki pakai. Itu pun jika gigi batu tak boleh dibuat sebagai gigi. Kita mak rempit, duk jatuh tu. Duk wikang, wili, anjing lintah pula. Duk bum jatuh. Masa itulah anjing nak lintah pun. Gigi ni patah. Buat gigi palsu. Buat gigi palsu, seminggu sakit. Bau busuk. Doktor gigi kata, lu taklah boleh makan ni gigi batu. Lu punya gusi, talak sesuai. Habis itu macam mana tokek kalau tak boleh pakai, macam mana mau buat? Lu kena pakai gigi emas. Dia talak busuk. Maka kita pun tempah gigi emas. Macam duk kilau je. Pertama kali ku melihat wajah si dia buat gigi palsu daripada gigi emas. Harus, sebab dah tak ada pilihan gigi biasa, maka laki-laki harus pakai gigi emas. Tak salah. Yang kedua, laki-laki harus pakai hidung emas. Hidung emas, kenapa hidung emas ustaz? Perompak masuk rumah dia, diguntingnya hidung hamba Allah.
dia melawan perompak ikat kaki tangan dia, diguntingnya hidung, dibawa lari pula. Sekarang hidungnya dah berlubang atas. Bila hujan begini jalan, air masuk susah. Pergi buat hidung palsu, tak boleh, tak sesuai. Doktor kata kena buat hidung mas, harus pakai hidung mas. Bagi laki-laki tak salah. Tetapi kalau nak pergi pekarawang, kena pakai besi lah, green, takut orang rompak. Serahkan hidung. Oh sudah tuan-tuan, hidung pula. Dah lah hidung tak ada, kena rompak pula. Baik. Yang ketiga, laki-laki harus pakai pedang mas. Hulu dia diperbuat daripada pedang dengan syarat pedang itu digunakan untuk berjihad. Harus pakai keris mas. Tapi kalau keris mas tu sebagai perhiasan, lekat di dinding, tak pun nak sewa dekat pengantin, nak lekat di pinggang dia, tak payah. Ni cerita ni, keris dia, pedang dia digunakan untuk berjihad, maka harus. Maka gigi mas, hidung mas dan hulu pedang keris mas tadi, bagi laki-laki tak wajib bayar zakat. Bagi perempuan pula, dia nak pakai cincin, harus. Orang perempuan nak pakai cincin 10 jari tangan pun tak apa, tak haram langsung. 10 jari ni, satu jari ni pula 3 bentuk. Subhanallah, tangan duk berat lagu tu. Pergi kenuri ni tangan lagu ni, kenapa maklum? Berat. Sampai tengah jalan perompak kerak dua-dua belah tangan. Lah tangan duk lagu tu pula, kenapa maklum? Kena kerak. Pakai barang mas, tuan-tuan kena rompak, oh maklum, oh, bahaya. Tak haram pakai. Sebab jari kita duduk di sini tak haram. Subang kita, orang perempuan boleh pakai subang, pakai. Panjang macam orang Sarawak. Ya, panjang je. Pakai rantai, boleh, silakan. Tak wajib bayar zakat. Melainkan jika dah lebih daripada nisab 500 gram. Wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Jadi yang mana pakai barang mah, balik sekali lagi pergi kedai runcit pinjam timbang dia Ustaz. Pakai pinjam timbang dia. Okey, pinjam timbang Ustaz, buka depan dia. Tengok setengah kilo ada tak? Tak sampai setengah kilo, pakai balik, tak wajib bayar zakat. Tetapi kalau barang mah tu tak pakai, duk simpan dalam almari, simpan dalam peti besi, dalam peti sejuk duk simpan, berat lebih pada 85 gram, wajib bayar zakat. Itu untuk pengiraan tentang zakat. Orang laki-laki tali pinggang dia diperbuat daripada perak, tak wajib zakat. Cincin dia diperbuat daripada perak, tak wajib zakat. Orang laki-laki harus pakai cincin daripada perak, sunat. Nabi pakai daripada perak, sunat. Orang laki-laki pakai tali pinggang perak, harus pakai. Sebab perak dibenarkan untuk orang laki-laki. Tetapi laki-laki pakai rantai emas, haram. Gelang emas, haram. Cincin emas, haram. Suasa, haram. Ustaz, kalau saya pakai gelang rantai biasa Ustaz, rantai besi Ustaz, haram. Ustaz, kalau saya laki-laki Ustaz pakai subang belah kiri, haram. Yang pakai subang belah kiri ni lembu subsidi. Tak, ini sebelah. Jadi kalau kita orang laki-laki pun pakai subang sebelah kiri, itu sepupu lembu. Tuan-tuan jangan duk pakai ni, adik-adik ni jangan duk pakai subang belah kiri nak. Tak kira orang ngorak, orang jantan ngorak, tanda-tanda gay, tanda-tanda homoseks, subang belah kiri. Kita bila tengok Mak Saleh pakai subang belah kiri, kita pun pakai. Konon-kononnya rock. Pi Kuala Lumpur, pi Bukit Bintang, Mak Saleh tengok. Hai. Pasal dia tahu kita gay, dia ingat kita ni lambang dia. Haram tu tuan-tuan. Serupalah laki-laki pakai gelang. Ni laki-laki pakai gelang. Apa sebab pakai gelang? Dia pakai gelang sebab kesihatan. Doktor kata awak menghadapi tekanan jantung yang tidak stabil. Awak memerlukan satu benda yang boleh menstabilkan perjalanan jantung awak.
Awak menghadapi masalah tentang kekurangan oksigen umpamanya. Awak kena pakai gelang ini. Gelang ini akan menstabilkan darah awak dan oksigen dalam badan awak. Harus pakai dengan beberapa syarat. Doktor yang memberikan arahan cadangan itu doktor Islam yang adil. Kalau dia tak semayang, dia pun kaki todi, tak boleh pakai. Yang kedua, niat memakai gelang magnetik itu, niatnya ialah untuk perubatan. Yang ketiga, niat memakai gelang itu tidak menyerupai perempuan. Yang keempat, niat nak memakai gelang itu memang diakui boleh memberikan kesembuhan, insya-Allah boleh pakai. Dan selepas dipakai memang terdapat penurunan daripada kadar sakit, maka harus pakai. Tetapi kalau tidak menepati 5 syarat tadi, walaupun dia gelang ubat, tetap haram pakai. Apatah lagi bukan gelang ubat. Apatah lagi bukan gelang ubat, lagi haramlah. Ustaz, kalau gelang pergi Mekah Ustaz, harus sebab darurah. Tak pakai gelang tu tak tahu kita ni kena pijak mati, tak tahu bangsa apa, orang mana. Pasport bukan ada kat kita. Kita pakai ke ihram bukannya bawa IC, tak bawa apa. Kita cuma ada gelang aja. Malaysia KT berapa, Malaysia kapal terbang berapa. Dengan sebab ada nama tu, ada nama negara, kita tahu dia ni rakyat Malaysia. Maka pada masa itu harus pakai. Masa bila? Masa di Mekah aja. Balik ke Bandar Puteri ni jangan duk pakai. Selambera duk pakai gelang Mekah lagi. Dah 6 tahun dah. Haram pakai. Itu kaedah orang laki-laki yang pakai gelang. Jadi di sini kita kena lihat. Termasuk yang haram pakai ialah tu anak kita yang baru beranak. Baru dilahirkan. Bila lahir datang hari ke-5, hari ke-6 datang mak bidan ngurut ibu yang bersalin tu. Kemudian dipakainya pula benang hitam. Haram pakai. Siapa berdosa Ustaz? Mak bapaknya lah. Tapi budak tu pakai Ustaz, budak belah berdosa. Budak bukannya dosa, dia belum taklif, belum mukallaf, kita lah berdosa. Tapi Ustaz, saya dah larang pakai, mak mertua saya nak pakai juga. Mak mertua berdosa. Mak mertua kata saya pakai kan Ustaz sebab cucu saya ni menangis. Asal pukul 12 malam menangis. Asal menangis 12 malam. Itu yang saya potok, saya pakai tu haram. Datang menantu balik, menantu ambil gunting, diguntingnya benang. Elok ke 12 nangis balik anak dia. Anak telefon mak dia, mak, anak ni nangis balik. Mak ni rescue pertahanan awam, terbang datang. Mula-mula dia tengok tangan dulu, aku dah agak dah. Kamu mesti potong ni. Siapa yang potong ni? Abang mak lah potong. Orang dah kata, orang panggil tok bidan suruh buat pandai-pandai potong. Opah tu pun sambung balik gelang tu. Diam pula cucu tu. Geram benar kata dia. Cucu tu pun pandai tuan-tuan. Jadi haram. Yang mana pakai gelang-gelang tu haram tu. Benang-benang hitam tu. Tapi Ustaz, anak saya pakai bukan sebab apa Ustaz. Dia pakai sebab dia kencing malam. Dia pakainya di pinggang Ustaz. Haram. Tapi Ustaz, sejak suami saya pakai di pinggang dia Ustaz. Suami saya pun tak kencing malam dah Ustaz. Haram, potong. Apa ni? Percaya ke benang-benang mana boleh. Benang-benang. Percaya haram berapung Ustaz. Jangan duk pakai. Ustaz, ya. Besok hari jadi perkahwinan kita orang suami isteri. Bagus. Ulang tahun ke berapa? Yang ke-10. Oh, bagus. Jadi Ustaz, saya belikan cincin untuk isteri saya. Saya pergi beli di kedai emas. Saya try di kedai Ustaz dengan jari ni Ustaz. Boleh tak Ustaz saya try Ustaz? Haram. Saya nak buat surprise tak price. Hang panggil isteri hang suruh dia try. Jangan hang pula duk try. Try itu pun haram bagi laki-laki jika cincin emas. Konon-kononnya nak surprise dekat isteri dia. Dia beli rantai pakai di rumah. Dia pakai siap-siap kat tengkuk dia. Dia ambil kain tuala, dia tutup kat tengkuk. Dia kata, "Pak, cuba teka abang bagi apa untuk Pak hari jadi kita. Hari ulang tahun." Tak tahu, tekalah.
teka lah. Isteri kata tak tahu. Ceng. Tengok gelang. Ya Allah abang. Isteri pun nak ambil, suami pun lari, kejar lah, lari. Tak dapat. Suami dia tak dapat, isteri geram, dia ambil penyapu, dikatok di kepala. Jatuh, dapat juga, kata dia. Elok berdarah kawan tu pun. Walaupun tujuan dia nak bergurau-gurau sekalipun, haram bagi laki-laki. Ustaz, ya, saya ni tokek kedai emas Ustaz. Bagus. Saya tokek kedai emas, bolehkah saya jual emas? Harus. Boleh, halal. Yang tak bolehnya abang pakai barang emas itu nak promosi pada orang. Datang satu perempuan, dia nak bagi cincin emas Cina, perempuan Cina datang kedai dia. Dia kata, "Encik, saya mau beli cincin untuk saya punya tunang. Boleh kasih tengok?" Boleh. Tengok pun boleh, apa pun boleh. Cuba angkat itu. Saya pun angkat. Tapi mau kira itu jari dia macam mana? Cuba tengok jari awak. Saya pun tunjuk. Jari saya punya tunang sama macam you juga. Cuba you try. Saya pun ambil cincin tu, saya try depan dia. Cina tu pun tengok. Kata ini tak cantik kasih lagi. Yang lain pula tengok. Saya pun jadi model. Hukum dia haram. Walaupun tujuan saya nak jual pada dia, haram. Termasuklah saya ni tukang jual kain telekung, kain ihram. Saya ambil kain telekung, pakaikan kain telekung dekat muka saya, dekat kepala saya, misai ada, janggut ada. Telekung Medan, RM50. Haram. Yang ni kita selalu jumpa dekat PWTC. Persidangan UMNO dia ada jual. Haram tuan-tuan. Dengan misai, dengan janggut, duk jual telekung. Dia pakai telekung tu, haram. Pasal dia bukan pakaian laki-laki, dia pakaian perempuan. Baik, setakat tu dulu. Ada masalah? Tak ada ya? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Batu jid bukan untuk ubat. Kata dia tak sah. Saya dah katakan tadi, dia mengesahkan ubat itu mesti doktor Islam yang adil. Kalau doktor bukan Islam, reject, tak terpakai. Apa alasan tu? Dia nak doktor Islam yang adil. Allah Ustaz tak boleh pakai pasal apa? Doktor saya tu pas pula Ustaz bukan adil. Astagfirullahaladzim. Bukan doktor yang pasti adil, bukan. Adil di sini ialah doktor yang mengamalkan Islam, yang taat, yang meletakkan pada tempatnya. Itu namanya doktor yang adil. Lawan doktor adil, doktor fasik, tak semayang, minum arak, walaupun dia Islam tak terpakai dia punya fatwa. Walaupun dia doktor Islam tapi dia fasik, keputusan dia tak terpakai untuk membenarkan. Jadi dalam bab doktor ni tuan-tuan, kita kena faham. Doktor ni tuan-tuan jangan ingat dia bukan ajaran Islam. Doktor sangat rapat dengan Islam. Yang tak meluluskan, yang meluluskan kita pergi haji, doktor. Kalau doktor Islam yang meluluskan, tak meluluskan kita pergi haji, tak mahu dia. Sebab itu doktor Islam penting dalam kehidupan kita. Kalau doktor tu kata pakcik tak boleh pergi haji, kesihatan pakcik tidak mengizinkan. Darah tinggi pakcik 220, kencing manis pakcik tak larat nak baca lah. Tak tertulis kencing manis pakcik. Kalau pakcik pergi menyusahkan orang sana, menyusahkan pakcik tak harus pergi. Doktor ni adil, kena pakai cakap dia. Tak wajib pakcik tu pergi haji. Itu kekuatan doktor dalam Islam. Saya ni tin sadin. Duk buka tin sadin ni, terkoyak tangan, luka. Terkoyak luka, aduh, pergi ke hospital, pergi ke klinik, jahit, kena 4 jahit. Saya nak tayamum ataupun tak tayamum, kena refer pada doktor dulu.
Saya bukan boleh tahu, tak boleh kena air lah, luka 4 jarum kena, 4 jarum kena. Saya pun ambil wuduk suruh, ambil tayamum. Tak boleh saya buat keputusan sendiri. Melainkan yang kata, abang, luka ni dalam. Kalau abang ambil wuduk, kena air, lagi luka dalamnya, lagi bahaya lukanya, saya syorkan abang buat tayamum. Maka boleh saya buat tayamum. Tapi kalau saya tak refer kepada doktor, memandai-mandai saya buat, belum tentu sah ibadat kata saya. Sebab yang menentukan boleh tayamum ataupun tidak, doktor yang adil ini. Ini penting tuan-tuan dalam bab ini. Baik, perkara yang ketiga. Ihdath, ya. Jongkok emas wajib bayar zakat. Okey, tak haram simpan, wajib bayar zakat. Lagi ke akak-akak tak ada soalan. Tak ada soalan, saya ada soalan. Baik, kita sambung yang ketiga. Yang ketiga, ihdad. Alif, ha, dal, alif, dal. Ihdad. Apa makna ihdad? Berkabung. Berkabung. Berkabung ini berlaku kepada orang perempuan. Dia tak berlaku pada orang laki-laki. Dia berkabung berlaku pada kita. Orang perempuan, kita pula dah. Pada akak-akak lah. Sebab apa berkabung? Dua sebab. Suami mati, mak bapak mati. Suami mati, perempuan berkabung 4 bulan 10 hari. Mak pak mati, orang perempuan berkabung 3 hari. Kalau suami mati, isteri kena berkabung 4 bulan 10 hari. Kalau mak bapak mati, anak perempuan kena berkabung 3 hari. Oh ustaz, macam mak saya mati ustaz, jadi saya kena pakai baju hitam ke ustaz? Macam suami saya mati ustaz, kena pakai songkok letak putih tengah ke ustaz? Tak, itu bukan berkabung. Berkabung dalam Islam ada beberapa perkara. Yang pertama, berkabung dalam Islam ialah tidak bersolek. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari, perempuan tadi tak boleh bersolek sebab suami dia mati. Dalam tempoh 3 hari, anak tadi tak boleh bersolek sebab pak dia mati. Selepas 3 hari, bolehlah bersolek pula. Gincu tak boleh pakai, bedak merah, pipi merah tak boleh pakai. Dia punya kelopak mata ni macam pelangi magnolia aiskrim, warna-warni. Bila buka warna lain, bila tutup warna lain. Ya Allah, mata tak boleh. Sekali lagi dia buh kontak lens, dia buh kontak ais ni warna biru belah kanan, warna hijau belah kiri. Orang pun takut tengok. Waktu berkabung haram pakai. Waktu 3 hari selepas mak mati haram pakai. Gincu apa bedok-bedok apa semua ni tak mau. Selepas 3 hari boleh bersolek balik sebab suaminya belum mati. Jangan tak bersolek pula. Dah 2 minggu dah mak mati. Anak duk masam bau ketiak, bau rambut tak sikat, bedok tak pakai. Suami kata, "Apa oi, pilah pakai lawa-lawa sikit." Abang ni pun mak baru mati 2 minggu duk suruh solek dah. Mak hang memanglah mati, aku duk hidup lagi ni. Hang duk kira mak hang ya aku lagu mana? Jadi 3 hari je boleh berkabung, masuk hari 4 soleklah balik. Hak yang tak boleh bersolek bagi perempuan berkabung tu apa ustaz? Gincu tak boleh. Celak pun tak boleh. Walaupun celak itu atas dasar ubat sekalipun. Ubat sekalipun. Dia pergi kepada syarikat ubat mata tu, permata apa tu? Permata pindah ke apa tu? Permata pindah kata, akak, kalau akak nak sihat mata, akak pakai celak ini. Tiba-tiba suami mati, tak boleh pakai celak tu. Walaupun atas nama ubat selama 4 bulan 10 hari.
Tu. Walaupun nama ubat, kalau celak tak lawa tu pun tak boleh pakai, apatah lagi bibir merah lagi tak boleh pakai. Rasulullah dia pakai celak waktu malam bila nak tidur. Itu sunat Rasulullah bila nak pakai celak. Celak yang Nabi pakai nama dia celak Ismit. Celak Ismit, bukan Gulam Raja, bukan. Tak gitu tuan kata pula Ismit Gulam Raja pula. Dah, tu Pi Ramli punya 3 Abdul. Ismit, dia sapu belah kanan 3 kali, dia sapu belah kiri 3 kali, Rasulullah pun tidur. Nabi kata siapa yang sebelum tidur pakai celak, insya-Allah Allah pelihara mata dia. Kita ni pula 24 jam pakai celak. Tambah balik pada umrah. Loh, semangatlah pakai celak. Celak tebal ni, nak angkat mata pun tak larat, berat ke celak. Lepas 2 minggu tak ada lah, hilanglah celak tu dah. Baik, itu yang pertama. Perempuan bila mati suami, bila mati mak bapak tadi, haram bersolek. Yang kedua, haram berwangi-wangian. Tak boleh nak sembuh minyak wangi. Suami mati sebulan, pergi ke ofis, tu dia duk sembuh. Ingat, kamu dalam iddah. Tapi ustaz, masalah saya menghadapi masalah bau badan. Saya hilang keyakinan apabila berada di hadapan orang ramai. Getik tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam iklan dalam televisyen. Iklan konteks pun ada. Anda menghadapi masalah pertama kali didatangi bulan. Getik ni tuan-tuan. Tengah-tengah warta berita tu iklan tuala wanita. Dengan menggunakan tuala wanita, anda bebas, dia pun melompat. Udah hilang malu dah tuan-tuan. Baik, kalau tuan-tuan menghadapi masalah bau badan, nak pakai minyak wangi, tak boleh. Habis tu macam mana? Akak-akak boleh memakai penyah bauan. Tu, hibka. Serbuk tu, tenyeh kat ketiak, tak apa, tak bau dah ketiak. Serupalah abang-abang ni pun bila nak masuk masjid, cuba cium. Ini tak pernah cium, main masuk aja. Angkat takbir, Allahu Akbar, orang belah, aduh. Sebab tu setengah-setengah masjid surau dia letak minyak wangi tu. Faham lah. Bukan saja-saja dia pun letak minyak wangi. Tolonglah kakak abang-abang ni masuk masjid wangi-wangi. Malaikat datang. Malaikat suka dengan orang yang wangi-wangi. Ini tidak bau ketiak lah. Perik. Penin rasa. Angkat takbir lama pula tu. Allah. Kita punya tak dapat. Dekat 2 minit setengah. Bagi yang menghadapi bau badan, tolong mandi dengan limau. Tiap-tiap hari mandi limau. Gosok seluruh badan. Tambah-tambah tempat ketiak tu, gosok dia. Mandi limau ni bukan untuk mandi sebab hantu datang. Ini asal masuk hantu limau. Asal limau tu hantu. Limau ni untuk menghilangkan bau badan. Yang mana ada bau badan? Anak-anak bujang kita ni yang umur 14 tahun, yang umur 15 tahun, memang pada waktu itu hormon dia bau kuat. Pakai limau. Kalau tak nak mandi limau, makan limau. Tiap-tiap hari makan limau, dia tukar bau badan jadi elok. Limau tak ada orang tak tu kat tokong Cina banyak. 4-5 biji buah kat tiang. Tuan-tuan tengok tak ada orang, balutlah. Tokong tu tengok. Tak apa, dia boleh cakap. Kalau dia cakap tuan-tuan melari, curi ya, lari kita tuan-tuan. Dia boleh cakap, tapi berdosa lah, dosa duk buat lah, biar pergi kat depa lah. Ya, membaziak-baziak pergi lah. Baik. Mewangi-wangian. Yang ketiga, tidak boleh berpakaian yang bersegak-segakkan. Apa makna pakaian yang bersegak-segakkan? Tabarruj. Jadi akak-akak kalau suami mati, tak payahlah pakai tudung yang kilat-kilat, manik-manik. Berkilat-kilat atas ni berkilat, tepi ni pula rambu-rambu pula kilat. Pusing sini kilat. Ada yang tarik tok di atas pun, buh paku pula, tak payahlah.
pakai tudung biasa sudahlah. Okey, tak payah. Yang kilat-kilat tak payah. Baju-baju yang lawa-lawa, yang labu-labu tak payah. Waktu edah tu saya pakai baju yang pakai labuci setengah kilo, labuci, labu punduk, labu ayak apa semua ni tu saya pakai. Pakai baju biasa-biasa sudah. Macam akak-akak pakai sekarang ni lah, tak menarik perhatian langsung. Nah, jadi jangan duk pakai baju ketat, jangan duk pakai seluar jin ketat. Pakai baju singkat, tarik ke depan nampak lorah punggung, tarik ke belakang nampak pusat, haram pakai dalam iddah. Tak usah duk pakai baju belah-belah. Yang keempat, haram pakai barang mah dalam waktu iddah. Barang mah dibuang, simpan. Bukan bola lombong, simpan. Simpan elok-elok. Nanti habis iddah, pakai balik. Yang kelima, haram dia berkahwin dalam iddah. Yang keenam, haram dia dipinang. Abang-abang bila isteri mati, suami mati, satu janda tu ada, abang-abang jangan pergi minang. Cuk pun tak boleh. Ni aku datang awal ni tipah, aku nak cuk awal-awal. Habis edah hang jangan duk terima orang lain. Aku dulu. Ni aku datang awal, haram. Binang macam tu haram. Wakil pun haram. Pak Mat tanya kamu tadi. Dia kata kalau kamu habis edah, dia nak masuk dalam Minang. Haram cakap macam itu. Yang boleh cakap macam mana? Kalau habis edah nanti kamu kahwin lah. Yang mati tu mati lah. Macam tu boleh cakap. Tengah orang perempuan bila suami mati tak nak kahwin lah apa lah. Stay daripada yang satu lah apa lah. Udah mati lah. Udah stay apanya lagi. Kalau laki, kalau kamu mati laki kamu hidup, 2 hari lepas kamu mati dia pun kahwin lain betul. Ada kamu kahwin, macam itu boleh cakap. Tapi pergi Mina cakap nak ambil, haram. Orang perempuan ni ada satu perkataan nama dia nihayah. Nihayah ni maknanya meratap. Bila suami dia mati, dia meratap. Abang, sampai hati abang tinggal pah. Kalau mati abang saja tak apa. Abang tinggalkan hutang pula. Saya angkat apa tertipu ni. Tu nama dia nihayah, haram. Haram. Duk teriak menangis, duk lap dengan tisu. Abang janji nak hidup semati dengan pak. Sampai hati abang pergi dulu. Anak-anak pakai duk letak atas riba dia. Hak teriak belakang pun ada. Ada peluk dia pun ada. 5 anak ni. Siapa nak jaga anak kita ni abang? Siapa nak jaga pak? Siapa nak jaga anak ni abang? Sampai hati abang pergi. Tu imam tengah duk kapan tu dia kata tak apa, saya ada. Bukan imam kita lah. Ni imam Afrika. Kita tak apa. Imam cakap macam tu pun dosa. Jangan duk cakap tak apalah, saya pun ada, tak apalah. Tu imam ni pun tak boleh cakap macam tu. Kena hormat pada dia. Yang seterusnya, dia hendaklah menghabiskan eddahnya di dalam rumahnya. Hendaklah si isteri tadi, balu tadi, menghabiskan eddah di dalam rumahnya. Oh, maknanya ustaz tak boleh keluar-keluar ustaz? Boleh. Ke mana? Ke mana? Ke tempat yang dia biasa pergi. Di mana? Tempat kerja dia. Janganlah dia ambil cuti 4 bulan 10 hari pula. Kenapa ambil cuti kat Leha? Suami mati. Boleh pergi kerja sebab kerja tu tempat dia biasa pergi. Cuma bila dia pergi ke tempat kerjanya, bosnya kenalah faham perempuan itu dalam iddah. Jangan disuruhnya pergi krosos di Sabah pula. Kak Leha, kami dah pilih Kak Leha untuk krosos di Sabah. Berapa lama? 2 minggu. Tak boleh tuan. Kak Leha dalam iddah. Iddah medah. Tak pergi buang kerja. Berdosa pengarah. Begitu juga kalau menantu kita duduk dengan kita
Anak kita mati, tinggal isteri dia, menantu kita, mak bapak mertua tak boleh halau menantu tu. Sabar ya. Suami kamu dah tak ada. Suami kamu dah mati. Mak fikir lebih baik kamu keluar daripada rumah mak. Sabar ya. Sebab dulu kamu kahwin dengan anak mak pun mak tak berkenan. Sekarang anak mak mati, sekarang kamu sudah tidak ada apa-apa lagi dengan mak. Keluar kamu dari rumahku, sabar ya. Haram mak mertua halau. Hendaklah dia benarkan menantu dia habiskan iddah di rumah dia. Termasuk yang tak boleh halau, tuan rumah sewa. Saya ni tuan rumah sewa. Saya sewakan pada satu pasangan kelamin. Suami dia mati aksiden. Tinggal jandanya. Isteri saya kata, abang, tak eloklah janda tu sewa rumah kita. Abang tu kali harap sangat. Harap serbannya di kepala. Isteri saya jealous pula lah. Saya pun jumpa dengan janda tadi. Nak suruh keluar. Saya kata, Cik Kasim, selama Cik Kasim duduk di rumah saya, satu sen sewa Cik Kasim tak bayar. Tu cerita mak mertuaku tu. Cara nak halau Kasim selamat daripada rumah. Tapi Cik Kasim faham sajalah. Ni ada dua orang ni main nak sewa pula rumah ni. Jadi Cik Kasim harap faham lah apa maksud Abang Ali. Sedih je. Abang Ali, tolong ambilkan alat saksofon saya. Untuk khabar. Abang Ali, inilah nyawa saya. Abang Ali ambillah dan juallah buat bayar sewa. Nampak? Tu cerita mak mertuaku. Abang Ali, tunjukkan mana jalan keluar. Kan penyewa baru tu kata, kesian abang ya. Kata dia. Lala sekali tu yang jumpa mak combi tu. Tu cerita Kasim Selamat 1962. Yang saya cerita ni kawan ni janda, suami dia mati. Janganlah Abang Ali ni pergi halau pula Cik Tipah. Berat sungguh hati Abang Ali nak halau Cik Tipah. Tapi maklum sajalah, bini Abang Ali tu cemburu buta. Haram Abang Ali halau dia. Tapi masalah dia, Ustaz, Tipah tak bayar sewa. Tak bayar sewa lain cerita. Kalau dia bayar sewa, dia bayar bil api, dia bayar bil air, tak ada masalah. Abang Ali tak boleh halau dia. Sebab dia dalam iddah, kena hormat kepada perempuan di dalam iddah. Ustaz, macam makcik kan? Ya. Suami makcik mati kan? Ya. Apa masalah dia? Macam makcik ni, depa abang, makcik tak boleh mai kuliah masjid dewan, tak boleh mai. Betul dengan Ustaz. Tu makcik duduk di rumah tak mai mengaji, makcik buat apa? Tengok bola Cameroon lawan Portugal. Tu depa habaq gitulah pasal makcik lah edah. Tu makcik 4 bulan tak pi mana. Masjid tak pi, kuliah tak pi, mengaji tak pi. Kalau tempat tu makcik pergi, makcik biasa pergi. Selama ni memang makcik duk pergi, harus pergi. Macam di surau kita ni ada kuliah muslimat setiap asar, hari Rabu. Tiap-tiap hari Rabu asar ada kuliah. Memang makcik ni duk attend sebelum suami dia datang. Sebelum suami dia mati. Bila suami dia mati, bolehlah dia datang. Jangan tak datang pula. Jelah Kak Ha pergi mengaji. Hari ni ada Ustaz Kasim. Tak dapatlah dalam iddah. Lagipun pukul 10 Kak Ha nak pergi Afrika. Brazil lawan Portugal. Masya Allah, tuan-tuan. Minat benar kita pada bola. Macamlah Malaysia lawan. Malaysia jadi pengadil, tuan-tuan. Itu pun pengadil nombor 4 duduk cokor tepi badan. Kesiap pengadil Malaysia, tuan-tuan. Tak ada tiup wisil pun duduk cokor. Jadilah dapat jugalah pengadil. Tak payahlah duduk sibuk-sibuk. Macam Brazil tu pak menakan dia pula. Tahu ya perkembangan tu, dia sepatutnya Wayne Rooney tu dia boleh masuk tu. Macam Wayne Rooney tu sepupu dia. Banyak benda lain lagi yang kita kena belajar ni. Kita belajar malam ni tentang iddah ni. Berapa ramai yang tak tahu tentang iddah ni. Tentang ihdah. Tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan berkabung ni.
Baik, jadi perempuan tadi ustaz. Saya ni ustaz, umur saya 70 tahun. Ya makcik. Jadi makcik ni duduk di sini takut ustaz. Kalau suami makcik mati, duduk di sini pencuri banyak, pecah rumah banyak, tak tahulah nyamuk denggi pun banyak. Jadi anak makcik kata, jomlah duduk dengan dia kat Bukit Beruntung. Dia nak teman di Rawang ni tak boleh. Dia ajak makcik duduk di Bukit Beruntung. Boleh ke ustaz? Makcik biasa dah pergi rumah anak makcik, biasa sangatlah. Kalau gitu habiskanlah diedah di sana, sebab makcik duduk di sini tak selamat, keadaan berbahaya, harus habiskan edah di Bukit Beruntung. Baik, habis larangan-larangan dalam iddah. Itu iddah dalam Islam. Iddah sebelum Islam datang, orang perempuan tak boleh mandi selama setahun. Sebelum Islam datang, orang perempuan tak boleh mandi setahun kalau suami dia mati. Yang kedua, duduk dalam bilik kecil, tak boleh keluar daripada bilik kecil yang gelap selama setahun. Tak boleh potong kuku selama setahun. Tak boleh ikat rambut, sikat rambut selama setahun. Apatah lagi rebonding, lagi tak boleh. Sikat pun tak boleh. Masya Allah. Dan tak boleh keluar daripada bilik hatta nak pergi makan dengan mak bapak pun tak boleh. Nak campur dengan anak pun tak boleh. Kerana kata orang dulu-dulu zaman jahiliah, perempuan yang kematian suami adalah perempuan sial. Maka nak buang sial, kena ambil tai unta, dilumurkan seluruh badan dan dibuang tai unta. Selepas tahun baru boleh keluar ke tengah masyarakat. Maka banyaklah perempuan yang mati sebelum cukup setahun. Datang Islam, datang Rasulullah, tukar. Nak kerak kuku pun boleh, nak gunting rambut pun boleh, nak makan, nak mandi pun boleh, melainkan beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Islam datang menggantikan yang lebih baik daripada apa-apa yang telah dibawa oleh orang-orang zaman dahulu. Baik, habis iddah kematian suami. Ada masalah? Ada soalan? Kau ibu? Ada masalah? Tak ada ya? Baik. Seterusnya, kita tengok iddah cerai hidup. Iddah cerai hidup. Apa yang tak boleh buat pada orang perempuan yang bercerai hidup dengan suami dia? Yang pertama, perempuan yang bercerai hidup boleh bersolek. Tak salah. Sikat rambut ke, pakai bedak ke, tak salah. Silakan. Tak jadi salah. Malah dia boleh bersolek duduk di rumah suami dia tu dah cerai, duduk solek boleh. Tak salah. Dia bercerai dengan suami dia 2 minggu. Dalam iddah lagi. 2 minggu. Orang yang bercerai hidup, iddahnya 3 kali suci. Ulang balik. Orang yang bercerai hidup, iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci apa? 3 kali suci, yakni 3 kali mandi daripada haid. Bukan 3 kali haid, 3 kali mandi daripada haid. Bukan 3 kali datang. 2 kali dah datang. Hari ni datang haid yang ketiga. Hore, merdeka. Belum. Baru sehari datang haid. Tunggu selepas kering, mandi, baru merdeka. 3 kali suci. Ustaz, macam makcik, ya. Macam makcik ustaz kan. Tiap-tiap hari suci ustaz Tiap-tiap hari suci. Lah umur 60 tak ada apa lah. Apa masalahnya? Masalah suami makcik cerai, makcik tua-tua cerai, geram lah, menatang betul. Astagfirullahalazim. Dia marah suami dia cerai pula dah. Jadi makcik nak kira macam mana ustaz? Tadi ustaz kata makcik kena 3 kali cuci. Sekarang ni makcik tiap-tiap hari suci. Kalau gitu makcik kena tunggu 3 bulan lah. Saja tanya kan. Kok kena makan pil hormon pula tak payah. Menyusah makcik je. Ustaz, ya. Masalah saya ni haid saya sebulan 2 kali.
Macam mana kira ustaz? Haid saya sebulan 2 kali. Sebulan mai datang 5 hari je ustaz, 5 hari datang. Lepas 5 hari kering. Lepas tu lepas 15 hari datang pula ustaz haid. Jadi haid saya macam nak kira habis iddah tu macam mana ustaz? Oh, lagi bagus. Cepatlah, sebulan setengah selesai dah. Untunglah. 3 kali suci. 5 kali sebulan, dia haid dia 5 hari je, 5 hari je. Habis 5 hari dia mandi-mandi sembahyang. Cukup 15 hari, datang pula haid baru. 5 hari datang sembahyang. Kemudian tunggu lagi 15 hari, datang lagi haid. Selepas 15 hari, mandi sembahyang. Bersihlah dia. Untunglah orang yang datang haid 2 kali sebulan. Yang tak untung suami dia, menung. Rasanya baru je datang. Ni yang bawa datang jumpa saya, bawa air tuan-tuan. Dia bawa air, dia suruh saya buat jampi. Dia kata isteri dia datang haid 15 hari sebulan. Ustaz, tolonglah jampi ustaz. Kenapa? Isteri saya lama ustaz, 15 hari. Tiap bulan 15 hari, lama ustaz. Saya kata nak buat macam mana dah keturunan dia 15. Tak boleh ke bagi pendek ke apa kat? Dah rezeki kita. Patutnya masa bertunang itu, masa minang tu tanya, haid berapa hari kena tanya. Nak buat macam mana? Sia agak dia menung. Tu tak boleh buat apa ustaz? Baca suratul Baqarah ayat 127. Mudah-mudahan Allah tolong. Bagi orang perempuan haid yang tak berhenti-henti, dia mari tak berhenti-henti ni, panjang-panjang lama-lama tu, suratul Baqarah ayat 127. Baik ustaz, saya ni pula ustaz 2 bulan sekali baru datang haid. Macam mana kira ustaz? 3 kali suci. Lamalah sikit iddahnya. Ustaz, suami saya ceraikan saya waktu tu saya mengandung ustaz. Kalau begitu, sampailah kamu beranak atau sampai kamu gugur, dia dalam iddah lagi. Suami ceraikan isteri waktu isteri mengandung, sah talaknya, jatuh talaknya, dan dikira talaknya itu apabila isterinya melahirkan anak. Tak payah 4 bulan 10 hari, kandungan tu dikira. Contoh macam ini. Suami dia naik motor, isteri dia mengandung 9 bulan. Nak pergi ke hospital mengandung, nak beranak ke apa ni 9 bulan ni, naik motor. Sampai kat simpang depan tu, elok nak kona aja, mak rempik rempuk. Terduduk suami dia jatuh, mati di situ juga. Isteri pula terlentang tengah jalan. Ambulans sampai. Bila ambulans sampai, bawa ke hospital. Bila bawa ke hospital, aksiden pukul 10, suami mati pukul 10 2 minit. Isteri pergi ke hospital mengandung tadi, bersalin di hospital pukul 12. Pukul 12. Suami mati aksiden pukul 10 pagi. Isteri beranak pukul 12 tengah hari. Lepas aksiden. Maka isteri dia tadi sudah habis iddah. Habislah sebab dah bersalin. Walaupun baru 2 jam suami dia mati. Baru kahwin anak sulung. Doktor sambut kelahiran. Doktor laki-laki. Lepas dia bersalin, dia tanya kat doktor pukul 3 petang. Macam mana suami saya doktor? Suami awak dah meninggal di tempat kejadian. Teriaklah, abang. Doktor kata barang yang lepas jangan dikenang. Doktor tengok muda pula. Dia kata hak ni pun jadi ya. Dia kata kalaulah kamu setuju, saya sanggup menjadi galang gantinya. Perempuan tadi kata, kalau doktor dah paksa, apa saya boleh buat? Masa bila doktor tu paksa? Mereka pun janji nak kahwin. Boleh kahwin? Boleh kahwin.
Sebab edahnya habis. Ustaz, suaminya belum dikebumikan. Udah mati, lantaknya lah. Mak mertuanya datang pukul 5 nak bawa balik mayat balik kampung. Mak datang tengok dia salin di hospital, tengok baby ni. Mak duk menangis lagi. Macam mana kamu Siti? Alhamdulillah mak semua selamat. Sakit-sakit je lah, luka-luka lah. Anak pun dah salin mak. Mak mertua dia tanya, ini siapa ni Siti? Inilah bakal suami Siti. Astagfirullahalazim, ala kasim tumbang pula dah. Mak mertua jangan marahlah. Pasal menantu dia dah habis iddah. Dah boleh kahwin. Dah ustaz, orang tak ada kata ke? Gatal ke apa? Nak gatal apa? Hukum kata sah. Dah mati suami dia, habis lah. Sebab dia dah bersalin. Iddah orang bersalin, iddah orang mengandung bersalin. Habis lah. Siapa dapat? Pak-pak dia punya. Tu hukum. Tu iddah. Jadi orang yang dalam iddah bercerai hidup ni bolehlah bersolek. Pergi pejabat pakai lawa, baju cantik, jubah hitam, tudung pun hitam, cantik sangat. Suami naik lift, isteri turun lift. Suami turun naik lift, tengok muka dia. Rasa macam pernah tengok. Tapi di mana ya? Kawan dia kata lah, itulah janda hang. Oh iya. Masa kahwin dengan aku huduh. Sekarang lawa pula. Setengah orang macam itu. Setengah perempuan macam itu. Masa ada suami, ya Allah, rambut bedak sejuk, tempek-tempek. Suami pun takut tengok. Ya Allah, pakailah lawa sikit. Tapi bila bercerai, ya Allah, cantik pula. Cuba masa dah jadi isteri ni lawa-lawa-lawa, kan bagus. Tetapi perempuan tadi dalam waktu iddah tak boleh. Dia ada girlfriend, dia ada boyfriend. Sekarang ni dia baru bercerai sebulan, belum lagi 3 kali suci. Tiba-tiba dia sudah ada rakan FB, Facebook. Dia dah bercerai sebulan, dia masih iddah lagi, dia tak boleh keluar dating. Berapa banyak perempuan sekarang bila dah bercerai dengan suami dia, pergi makan tom yum dengan boyfriend, pergi berjalan ke LCC dengan boyfriend, sedangkan dia masih ada suami dalam iddah. Haram perempuan tu. Tapi ustaz, saya dah tak ada harapan dan saya dah tak ada langsung dengan suami saya. Tak ada langsung niat nak rujuk dengan dia ustaz. Niat tak niat, rujuk tak rujuk, kamu dalam iddah, haram keluar. Tak boleh. Tapi saya tak ada hati lah ustaz. Tak ada hati, tak ada mati. Tak boleh. Sebab kamu masih lagi isteri dia. Dia boleh rujuk pada kamu. Jadi akak-akak ni kena jaga-jaga lah. Kalau kata bercerai, jangan duk kata, tengok. Dia kata kat kawan dia, hey, you all tengok, I baru je bercerai, I petik aja, tengok dah datang dah mamak-mamak tu. Bangga je dia keluar dengan mamak, berdosa lah dia. Okey ustaz, sekarang ni ustaz, suami ni peminat bola sepak Korea Utara, suami pula peminat Portugal. Tengok bola, Portugal menang 7-0. Isteri kata, 7-0. Suami dia mengang. Kamu ni pak, perli-perli aku pula. Itulah, ya abang sokong Korea buat apa? Portugal lah, Ronaldo. Suami ni bengang. Suami kata, aku cerai hang, talak satu. Astaghfirullahaladzim. Isteri tadi dah kena cerai, talak satu. Masa kena cerai talak satu tu, isteri kena pakai tudung lah. Astagfirullahaladzim, abang ceraikan saya. Tudung mana tudung? Mungkin tudung. Isteri dia kena pakai tudung lah. Dah cerai. Suami dia kata, "Poh, abang terlajak, poh." Jangan pegang, haram. Abang dah cerai. Boleh tak isteri ni tayang rambut pada suami dia lepas cerai? Boleh akak? Tadi kata tak ada soalan. Boleh tak suami dia pegang
Po maaf abang, po abang sesilap po. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Telajak talak jatuh lah abang. Tak bagi pegang dah apa semua dah. Isteri pun merajuk masuk dalam bilik tidur. Boleh tak isteri tu duduk di rumah lagi kalau dah kena cerai? Jadi bila dah bercerai boleh lagi duduk serumah. Sebab mereka dalam iddah. Talak 1, talak 2, talak raj'i. Bolehlah. Ni rambut tadi Ustaz, rambut pun boleh tengok lagi. Sebab boleh rujuk lagi. Sebab dalam iddah lagi. Okey, dalam iddah. Dalam tempoh tu suami wajib bagi makan, suami wajib bagi rumah pada dia, bagi tempat tinggal dalam dia, dalam waktu iddah tu. Okey Ustaz, macam tadi Korea dengan Portugal tadi ni Ustaz. Suami cerai dia pukul 12 malam. Isteri merajuk, isteri masuk dalam bilik. Suami pun ketuk pintu. Suami ketuk, "Pak, maafkan abang, Pak. Maafkan kami." Maafkan kami, duk menyanyi. Isteri pun naik runsin. "Maafkan abang, Pak. Abang tersilap." Isteri kata, "Dah cerai orang, pandai nak pujuk pula. Abang nak cerai ni main-main ke?" Suami pun pujuk, "Maafkanlah abang, abang silap." Tak mau dah. Abang pasal bola, abang sayang Korea tu lebih pada cek lagi. Tengah duk pujuk-pujuk tu, hujan turun. Kilat bentang-bentang. "Abang takut." Suami dia kata, "Abang pun takut." Tak ada kata-kata rujuk, terus jadi terus. Oh, sudah tuan-tuan. Jadi terus persetubuhan mereka. Adakah mereka dikira berzina? Kata tak ada soalan. Dikira berzina lah? Tak berzina. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, dikira rujuk. Sah perrujukan mereka. Walaupun tidak dilafazkan dengan lafaz rujuk, hukumnya sah. Cuma bagi mazhab Syafi'i saja, mazhab Syafi'i kata kena rujuk dengan lafaz balik. Ni kalau masih dalam iddah. Boleh faham? Iddah apa? Iddah raj'i, talak 1 dan talak 2. Ada soalan? Baik, yang keempat. Orang yang kahwin bercerai tak ada iddah. Baik. Tadi Ustaz kata kahwin bercerai ada iddah 3 bulan 3 kali suci. Macam mana kahwin tak ada iddah Ustaz? Kahwin tak ada iddah, nama dia janda berhias. Nama dia janda berhias. Akad nikah di masjid pukul 12. Aku terima nikahnya. Ya, pendekar mustar kahwin. Baca doa. Sah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sah. Bangga aja laki-laki dah jadi suami. Isteri pun duduk balik langsir dalam masjid, tunduk aja. Tengah duk doa, boyfriend isteri tu datang mengamuk-ngamuk. "Cis, tuah, tidak kusangka kau tuah merampas kekasih aku." Jebat. Kau kah jebat? Kalau aku tahu kau masih nak pada bini aku, demi Allah dan Rasul jebat. Takkan ku mengorak dia jebat. Cis, tak ada guna tuah. Kau dah rampas kekasih aku. Nak bergaduh dalam masjid. Dia kata kat makwa dia, "Kamu curang, kamu menduakan aku. Bukankah kamu nak janji kahwin dengan aku?" Bergaduh, tuan-tuan, riuh lah. Naib qadhi baru selesai doa tu pingsan, terkejut. Tumbang naib qadhi. Akhirnya pengantin laki-laki kata, "Tak apalah. Aku tak nak gaduh-gaduh. Kumbang bukan seekor. Dalam masjid ni banyak kumbang ni. Ni seekor ni, salah seekor ni. Bunga bukan sekuntum. Sekarang aku ceraikan dia talak 1. Aku ceraikan dia talak 1. Kamu kahwinlah dengan dia." Inilah dipanggil orang yang bercerai tak ada iddah. Sebab belum sempat bersetubuh, belum sempat kontak-kontak, dah kena cerai. Tak ada
iddah, boleh kahwin dengan orang lain bila-bila masa juga, sebab belum berlaku persetubuhan. Boleh tak perempuan tadi kahwin dengan jebak yang main mengamuk tadi? Boleh tak kak? Tak boleh. Sebab boyfriend dia tak ada sijil kursus. Yang tu masalah dia tu. Jadi tu pertambahan rukun tu. Rukun nikah kan. Nak buat macam mana? Tak dapat lah. Menunglah balik. Naib qadi kata saya tak dapat tolonglah. Benda ni dah jadi undang-undang ni, kena pergi ambil proses dulu nah. Jadi minggu depan kahwin. Pak dia pula kata, pak pengantin perempuan tu, saya malu sungguh. Tetamu ramai datang, lembu 2 ekor dah tumbang. Nanti kalau orang tanya macam mana ni, mana saya nak jawab? Pengantin laki-laki tak ada ni, apa nak jawab ni? Pak dia kata, lah macam inilah naib qadi, ustaz ambil lah anak saya sebagai isteri. Ustaz dia kata, ha? Pengsan lagi sikit. Ayah ni pergi dekat anak dia. Pak dah fikir panjang-panjang. Dengan bekas suami hang pun hanya dengan rujuk, dengan boyfriend hang pun hanya dengan kahwin. Lah bapak nak hang kahwin tu, Tok Imam tu, naib qadi tu. Boleh tak bapak paksa dia? Tak boleh paksa. Sebab anak dia sudah menjadi janda. Pak kata, kambing. Dulu pak ikut cakap hang. Hang nak siapa pun pak terima. Bila jadi macam ni pak malu. Sekarang hang kena ikut cakap bapak. Kahwin dengan naib qadi tu. Naib qadi tu sengih je. Duk urut misai je. Lala tu juga jaga pada pingsan. Anak ni dia duk teriak dia. Mak dia kata, paknya pun kalau dah diam tu setujulah. Teruskan. Oi, janda tidak nehi kebinehi. Janda tak boleh. Diam pada janda bukan persetujuan. Janda mesti cakap, saya setuju. Kamu setuju kahwin dengan naib qadi? Setuju. Baru boleh kahwin. Tapi kalau dia diam, tak boleh. Kalau dia geleng kepala, tak boleh. Pasal dia janda, status dia lain. Kamu kahwin dengan naib qadi tu, anak dia kata. Tak boleh cakap apa? Tak boleh cakap. Pasal dia janda. Naib qadi kata, tak apa, abang pun boleh. Tadi je ustaz lah, abang pula dah. Tak boleh. Sebab dia tak setuju. Tetapi kalau anak dara, diam tanda setuju. Diam tanda setuju. Anak dara belum kahwin lagi. Pagi tadi pendekar Mustar datang meminang kamu untuk anaknya megat alam sengketa. Nama pun jahat, megat alam sengketa. Misai tu dia. Kerja nak gaduh. Ni cerita Musang Janggut. Kamu setuju PA? PA duk main hujung baju. Pok ni tanya orang malu. Itu tanda setuju lah tu. Kalau anak tu diam, itu tanda setuju. Pasal dia anak darah. Kalau pula dia kata, pok ni tanya-tanya orang malu lah. Lari dalam bilik, lompat atas katil. Yes. Tu confirm lagi setuju. Kalau macam tu, lagi setuju. Pasal dia anak darah. Hukum dia setuju. Maka bolehlah dikahwinkan. Habislah ya. Baik. Dah habis lah. Tamat lah. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat tu. Nak sambung lagi ke? Lain kali lah ya. Baik, ada soalan setakat tu. Sejam 20 minit lah. Tuan-tuan pun nak tengok bola ni pukul 10. Ramai tu tengok jam. Dia tak berhenti ku belah. Dia tak berhenti ku belah. Tak apalah. Saya faham keadaan tu. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. InsyaAllah saya rasa kita akan jumpa lagi di lain masa. Saya ucapkan terima kasih pada Cik Amir. Terima kasih pada pengurusi kerana sudi mengundang saya ke majlis tuan-tuan pada kali ini. InsyaAllah inilah kali pertama saya datang di sini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Saya dah ceramah di Malaysia ni dah 19 tahun.
Inilah kali pertama saya datang. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput lagi 19 tahun lah daripada sekarang ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. Ramai yang pesan pada saya minta bawa air syafi, air ubat 30 juzuk, kismis dan untuk minda anak-anak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh jumpa dengan kameraman ni, Cik Alias Salam ni. Jadi tuan-tuan kalau yang mana beli CD saya, Alias Salam, inilah orangnya. Ya, jadi tuan-tuan boleh jumpa dia. CD dan kismis dan air perubatan ini ada pada dia. Saya minta diri dulu, saya dah jamak dah. Saya dah 2 hari dah. Daripada semalam, daripada hari ini langsung tak balik ke Ipoh. Hari ini saya nak balik, malam ni saya nak balik. Ya dah 2 hari berjalan ya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.